Hari ini topik dia, topik tambahan okey. Iaitu jenis-jenis pinjaman hartanah, pinjaman LPPC lah. InsyaAllah saya akan kongsikan. So sekejap saya nak sharekan slide. Sekejap ya. So hari ni kita dah berpuasa berapa hari ya? Bagi yang tak, berapa hari dah kita berpuasa hari ni? Okey, sekejap. Okey, semua boleh nampak skrin? Boleh nampak tak skrin tuan-tuan? Okey, alhamdulillah. Okey, sebentar ya. Line slow, line pun macam kita berpuasa lah sebab ni dah 12.5 hari. Selalunya geng-geng plastik hitam akan keluar lah. Keluar beli barang dapur. Okey, sekejap. Semua boleh nampak untuk slide jenis-jenis pinjaman hartanah. Okey, so mungkin ramai yang tak tahu lagi mengenai dengan pinjaman LPPC, yang sebenarnya ada banyak jenis pinjaman yang LPPC tawarkan kepada pemohon yang berkelayakan. Okey, so kita go through satu persatu. Kita ada 7 jenis pinjaman. Yang pertama adalah pembelian rumah kediaman jenis 1, pinjaman jenis 1, pembelian rumah di kediaman yang telah siap. Jenis yang kedua, pembinaan rumah di atas tanah sendiri. Dan jenis yang ketiga, pembelian rumah kediaman yang sedang dibina, tuan-tuan. Okey. So, yang ini adalah jenis yang keempat. Maknanya kita kebanyakan rumah under construction, kita selalunya kita gunakan jenis 3 lah. Pembelian rumah kediaman yang sedang dibina. Okey. So yang ini jenis yang keempat, pembelian tanah bagi tujuan pembinaan rumah dan juga penyelesaian Okey, jenis yang keempat adalah pembelian tanah bagi tujuan pembinaan rumah. Maknanya dia beli tanah dan dia nak bina rumah atas tanah sendiri. Itu jenis yang keempat lah. Okey, so jenis yang kelima pula apa yang LPPC bagi adalah penyelesaian keseluruhan. Maksud dia lebih kepada untuk refinance rumah tu daripada bank, dia nak pindah kepada LPPSA punya pinjaman, okey, iaitu penyelesaian keseluruhan pinjaman sedia ada perumahan daripada bank ataupun institusi kewangan, tuan-tuan. Okey, so untuk jenis yang keenam, pembinaan rumah kediaman di atas tanah yang dibiayai melalui kemudahan LPPC. Maksud dia jenis yang keenam ni, dia beli tanah menggunakan pinjaman LPPC, lepas tu dia nak bina rumah atas tanah sendiri pun nak guna pinjaman LPPC. Ini yang kita buat di Bukit Sanggang, tuan-tuan, iaitu jenis yang keenam. Dia berbeza dengan jenis yang keempat tadi. Maknanya jenis keempat ni dia dah ada tanah, dia nak buat pinjaman atas tanah tu, nak bina rumah saja. Tanah dia dah ada, cuma nak bina rumah saja. Yang jenis yang keenam ni dia nak beli tanah dan juga dia baru nak bina rumah. Dia baru nak beli tanah dan juga baru nak bina rumah ke tanah yang nak beli tu. Okey, so jenis yang ketujuh pula tuan-tuan, tersyasyor jenis yang ketujuh, pengubahsuaian rumah kediaman yang dibiayai. Maksud dia renovation lah. Okey, so kalau rumah tu dia nak renovate, so inilah jenis pinjaman yang ketujuh. Boleh lagi sebenarnya, dia ada rumah, dia nak renovate rumah dia, dia nak besarkan dia punya ubah suai rumah lah. Okay. Alright, ini adalah 7 jenis pinjaman yang LPPC bagi. Maknanya LPPC benarkan untuk kita, tuan-puan, untuk kita pula, untuk klien-klien kita buat pinjaman. So kadang-kadang ramai yang tak tahu dan mungkin ada yang tahu, tuan-puan. Okey, so kita pergi ke seterusnya. Ini kalau anda tengok dekat sini, okey, ini adalah dipanggil sebagai kelayakan lah, maksud dia yang layak untuk apa syarat ataupun kelayakan untuk buat pinjaman perumahan ni.
Yang pertama adalah kelayakan LPPC sangat mudah kerana ia hanya menilai daripada payslip sahaja tuan-tuan. Sebab tu kita macam mana Eddie Hafiz kongsikan tadi, kalau untuk government servant, okay, so kita hanya minta slip gaji yang terbaru sahaja. Sebab apa, dalam slip gaji tu kita boleh tahu dah dia punya komitmen dan juga dia punya gaji bersih dan kelayakan yang kita boleh kira melalui slip gaji sahaja. Okay, sebab dia tak kira sitos security dan blacklist. Semua komitmen lah, maksudnya dah ada dalam slip gaji tu. And then yang kedua, dia punya margin kewangan dia. LPPC membenarkan 100% pembiayaan. Okay, kalau bank, beza dia bagi 90% untuk second house. Okay, kadang-kadang rumah pertama pun tak dapat 100%. Kadang-kadang itu bank lah. Okay, so dia bagi 90%. LPPC dia boleh dapatkan 100% pinjaman juga. Walaupun dah guna kali kedua pinjaman LPPC, still boleh dapat 100% pembiayaan. Okey, yang ketiga, duit muka tuan-tuan. LPPC of course lah tiada bayaran pendahuluan. Okey, kalau bank bayaran pendahuluan sekurang-kurangnya 10% bergantung kepada margin kewangan lah. Okey, kebanyakan LPPC ni memang tak ada bayaran pendahuluan lah. Sebab apa? Sebab dah 100% pinjaman. Okey, so yang keempat pula, kita ada tempoh pembiayaan maksimum 35 tahun. Untuk pinjaman kali pertama LPPSA tuan-tuan, klien kita layak untuk memohon pinjaman tempoh tu selama 35 tahun. Walaupun umur sudah melebihi 5 tahun. Bagi penjawat awam yang mengambil skim pencen saja. Kalau skim KWSP dia tak dapat tuan-tuan. Okey, dia rendah, maknanya dia kurang lagi tempoh dia. Dia tak boleh pergi sampai 35 tahun. Mungkin 30 ataupun kurang lagi 20, kurang daripada 30 lagi. Okey, untuk bank pula pembiayaan 35 tahun sama, hanya sehingga umur 70 tahun saja. Sehingga umur 70 tahun tuan-tuan. Pembiayaan 35 tahun hanya sehingga umur 70 tahun. Okey, so yang ini adalah tempoh pembiayaan. Kadar pinjaman pula kalau anda tengok kat sini, LPPSA of course lah 4%, dia flat rate. Okey, kalau bank dia berubah-ubah. Okey, dia tak tetap. Kalau LPPSA memang 4% lah. So macam sekarang ni kalau bank lagi rendah pada LPPSA kan. So LPPSA tetap sama rate dia 4% juga. Okey. Okey, kita pergi ke next seterusnya. Okey, dan mungkin ramai yang tak tahu sebenarnya pembiayaan bersama dipanggil joint loan. Okey, jadi joint loan dan juga joint name sebenarnya. Kalau joint name ni dia hanya nama bersama dalam SMP, tetapi kalau joint loan dia nama bersama dalam SMP dan juga nama bersama untuk pinjaman. Maksudnya dua-dua buat pinjaman lah. Kalau joint name hanya seorang saja buat pinjaman, tetapi dalam SMP tu ada dua nama, itu dia panggil joint name lah. Dia tak, maknanya seorang saja yang buat pinjaman. Okey, contoh macam LPPSA, kita ada dua kategori pinjaman bersama. Okey, contoh dia, kita ada kaki tangan kerajaan serta awam, suami dan juga isteri, dua-dua penjawat awam. Okey, so dia layak untuk mohon pinjaman LPPSA tu ke tujuh jenis tadi. Semua jenis pembiayaan adalah dibenarkan, mana layak. Okey, kalau suami dan isteri dia penjawat awam lah. Okey, so kalau suami dia penjawat awam, isteri dia penjawat swasta pula, boleh menggunakan LPPSA. Joint loan juga boleh, tetapi dia hanya boleh menggunakan jenis pinjaman yang pertama dan juga jenis pinjaman yang ketiga sahaja. Iaitu yang pertama, apa jenis pinjaman dia? Rumah atau petak rumah pinjaman yang telah siap. Maksudnya rumah undercon lah. Okey, rumah yang dah siap. Okey, rumah yang dah siap ataupun rumah tu undercon pula, rumah subsale tuan-tuan. Sorry Okey, yang jenis yang ketiga ni rumah undercon, rumah ataupun petak rumah dalam kediaman dalam pembinaan lagi. Yang ini maknanya dia boleh beli rumah subsale contoh jenis satu, dan juga yang jenis yang ketiga adalah rumah under construction. Kebanyakan projek-projek yang dalam pembinaan. So dia layak mohon. Sebenarnya dia layak mohon kalau suami isteri dia swasta, suami dia penjawat awam kan, so boleh joint loan juga sebenarnya. So ada syarat dia. Okey,
Apa syarat pembiayaan bersama LPPC ni kalau joint loan? Okey, syarat utama dia salah seorang pemohon adalah penjawat awam, manakala pasangan pekerja swasta boleh memohon daripada institusi pembiayaan terpilih sahaja. Okey. So, itu syarat dia. Yang kedua, institusi pembiayaan bersetuju menjadi pemegang gadaian kedua. Mestilah yang orang kata apa macam bank dia nak join LPPC dan juga bank tadi, sebab suami dia government, isteri dia swasta, so dia nak kena join loan antara LPPC dengan bank. Bank ni mestilah dia setuju untuk menjadi pemegang gadaian yang kedua. Okey. Sebab apa? Pemegang gadaian pertama adalah LPPC lah, of course lah LPPC. Okey. So kalau anda tengok dekat sini contoh, okay, kita pergi kriteria pula. Dia tak payah pergi tengok contoh lagi, kita pergi kriteria sebelah kanan tu, pemohon suami dan isteri. Dia boleh joint loan, suami dan isteri boleh, ataupun ayah dan anak, okay, ataupun anak-anak. Maknanya boleh anak dia 2 orang pun boleh, dengan ayah dia seorang pun boleh. Yang pasti anak lah. Okey, ibu dan anak untuk dua orang, ataupun ibu dan anak-anak 3 orang. Nampak? Bapa, ibu dan anak 3 orang sekali, dia boleh. Sebenarnya boleh join loan ni bukan hanya 2 saja tuan-tuan. Okey. 2 ataupun 3 orang pun boleh. Okey, so jenis pembiayaan dan hartanah iaitu yang seperti yang saya cakap tadi, dia adalah jenis pinjaman pertama dan juga jenis pinjaman yang ketiga sahaja yang dibenarkan untuk joint loan antara government dan juga swasta. Hartanah mempunyai pemegang hak milik individu ataupun serata sahaja. Of course dia kena ada hak individu title dan juga serata title. Kita tengok dekat bawah tu contoh tuan-tuan, suami dia penjawat awam, dia menggunakan LPPC, kelayakan dia 300,000. Dia orang nak beli rumah yang harga bernilai 450,000. Okey, so tak cukup suami saja sebab kelayakan suami 300,000. Tapi isteri dan anak-anak dia, mana isteri atau isteri atau anak dia tuan-tuan. Isteri atau anak dia ni dia boleh join antara isteri dengan anak lah. Okey. So contoh kita ambil isteri dia. So pinjaman kelayakan isteri dia 150,000 tuan-tuan. Okey. So layak tak beli tadi rumah tu? Layak. Sebab apa? Isteri ada kelayakan 150,000, suami ada 300,000. Okey, dan untuk bank, anda kena take note kat sini ya, bank yang dibenarkan ataupun yang sanggup untuk memegang gadaian, pemegang gadaian yang kedua ni adalah Bank Islam dan juga BSN sahaja. Okey, sebab tu kita kena tengok balik projek-projek yang di bawah SB Partner. Of course lah, projek itu mesti panel dengan 2 bank ni. Kalau under construction, kita kena tengok yang panel lah. Okey, kalau rumah tu dah siap lain. Okey, rumah tu dah siap, mana-mana bank pun dia boleh mohon. Sebab tu kena tengok ada 2 bank saja, BSN dan juga Bank Islam saja yang membenarkan yang sanggup untuk memegang gadaian kedua. Okey, 2 bank tu saja setakat ni. Okey, seterusnya okey, dah habis dah. Kejap saja Alright, sebab hari ni hari Sabtu, lepas tu puasa, kita cepatkan sikit. Dah pukul 1 dah kan. Okey, so ada soalan tak setakat ni tuan-tuan? Ada tak soalan? Saya nak tengok lah. MC tu, boleh tolong saya tak MC? MC tolong bacakan soalan. Saya tak dapat nak buka kat sini. Boleh. Alright, terima kasih MC. Ya, okey. Ada Muhammad Afiq, dia tanya, Edi Nafis, bagi joint loan LPPSA plus swasta tu, institusi pembiayaan terpilih tu ada senarai tak bank mana? Okay, bank mana yang boleh, seperti saya cakap tadi, adalah bank BSN dan juga Bank Islam sahaja yang sanggup untuk memegang gadaian kedua. Okey, itu bank BSN dan Bank Islam. Of course lah, anda kena tengok balik Tapi proses dia macam mana tuan-tuan? Proses dia selalunya kita akan proseskan dulu. Okey, first kali kita kena tahulah projek ni panel tak dengan BSN dan juga Bank Islam. Itu yang pertama.
Kalau panel, alhamdulillah. Okey, contoh suami dia penyawat awam, isteri dia penyawat swasta. So dia nak beli rumah 200,000. So suami dia punya kelayakan 100,000, isteri dia punya kelayakan pun 100,000. Okey. So proses dia kita kena apply dulu pinjaman LPPSA tu sampai lulus, sampai letter offer dah keluar. Bila letter offer dah keluar, barulah kita akan apply untuk isteri dia punya pula. Okay, kita submit dekat bank untuk pinjaman joint loan isteri dia tu. Okay, sebab isteri pun ada kelayakan 100,000. Itu proses dia tak boleh serentak. Okay, so dia kena take time sikit lah. Proses, maknanya pihak tim kita boleh proses tapi dia kena ambil masa sikit lah sebab dia kena luluskan husband dulu, barulah kita boleh apply yang isteri dia yang bank tadi. Okay, ada lagi soalan? Ada lagi dua. Okay, and then Sarah Yasmin Mak Yasin, dia tanya, untuk pembiayaan bersama LPPSA yang join dengan anak-anak ada syarat umur tak? Okay, syarat umur, of course lah, mana-mana syarat umur pun mesti ada 21 ke atas. Itu dia punya syarat lah. Dan 21 tahun ke atas. Okay, itu syarat umur dia. Okay, dan pastilah dia punya orang kata apa yang bekerja. Kadang-kadang kan swasta ni kan dia ada tempoh bekerja dia kan. So kadang belum confirm apa sebagai staff. So yang itulah kita bank akan nilai balik. Okay. Alright. Okay, last kali ada orang tanya dari Facebook, Ili Safura, dia tanya elang bandar kira tak? Elang bandar? Elang apa tu? Saya tak faham. Elang bandar. Dia mungkin tadi soalan tu kepada Eddie Hafiz tu. Eddie Hafiz punya tadi kan kiraan kelayakan. So anda kena tahu NDI untuk yang berada di dalam bandar dan juga di luar bandar. Okey. Cuma saya tak faham apa maksud elang bandar. Okey, adakah dia kena tanya elang Datuk Bandar? Datuk Bandar punya elang ke? tak berjelas dia punya soalan tu. Okey, untuk swasta of course dia akan kira NDI. Kos sara hidup. Okey, di luar bandar dan juga di dalam bandar. Orang tu bekerja di luar ataupun di dalam. Kalau di luar bandar of course murah sikit. Kalau di dalam bandar 1,300 kan. Kalau di luar 900 macam tu anggaran. Okey. Ada lagi soalan tuan-tuan? InsyaAllah So maksud dia ada peluang untuk anda bantu sebenarnya. Cuma anda kena rajin sikit. Rajin tu maksud dia kalau dia ada dia suami dan isteri bekerja lah. Macam saya cakap tadi. Husband and wife tapi government dan juga swasta. So dia boleh. Tapi anda kena tengok balik panel projek yang dia nak beli tu. Ada tak BSN punya panel dan juga bank Islam. Sebab dua bank ni saja yang LPPSA cakap yang dimaklum lah. Hanya dua bank ni saja yang sanggup untuk menerima gadaian kedua. Pemegang gadaian kedua. Okay. Dia pemegang gadaian kedua tapi tak ada dia punya grant lah kat situ. Sebab grant yang ni dipegang oleh LPPSA. Okey, ada lagi. Ezat Farhan dia tanya kalau joint loan. Okey, kalau joint loan untuk rumah pertama sahaja ke Eddie Nafis, rumah kedua dan seterusnya boleh tak? Okey, so untuk joint loan dia nak beli rumah pertama pun boleh. So maksud dia joint loan ni untuk kategori rumah pertama boleh ataupun kategori rumah kedua pun boleh. Tak ada masalah, not issue lah. Okey, dia boleh kalau contoh itulah rumah kedua dia baru dia nak joint loan pun boleh. Kalau rumah pertama dia baru nak start joint loan pun boleh. Dia tak ada isu lah, maknanya pinjaman pertama atau pinjaman kedua. Okey. Asalkan dia ada kelayakan dan juga kemampuan untuk bayar. Okey, itu je. Bank dia nak tengok itu sahaja. Okey, ada lagi soalan? Alhamdulillah kita pun dah jam sudah menunjukkan pukul 1.06
PM lah 1/2 hari dah tuan-puan. Okey, sekejap lagi azan tapi belum berbuka tuan-puan. Jangan salah kebanyakan orang salah bila azan dia terus berbuka. Oh, dia tersilap. Oh, okey. So azan Zuhur bukan azan Maghrib. Okey. Alright, insya-Allah alhamdulillah mudah-mudahan Ramadan kali ni Ramadan yang terbaik buat kita semua. Okey. Sebab anda kena ingat satu benda macam mana Tuan Adam tadi ada kongsikan bagus dia bermula pada tahun 2019, 2020, 2021 hari ni kan, tahun ni kan. So walaupun result dia lambat untuk kita capai kadang-kadang anda kena ingat anda rasa susah buat property kan, sebenarnya susah susah lah buat jual rumah ni dan sebagainya, tapi anda tak buat property pun anda tetap susah, betul tak? Anda tak buat property ni, anda tak jual asset partner pun anda tetap susah kat luar sana, sama je. So apa yang kita perlu letak mindset kita adalah kita kena teruskan apa yang kita lakukan ni walaupun belum ada result yang baik, insya-Allah tuan-tuan selagi kita ada usaha, selagi tu kita berjaya tuan-tuan. Maknanya selagi kita berusaha, selagi itulah ada kejayaan untuk kita tuan-tuan. So anda buatlah apa benda pun, tak kisah saya cakap benda apa anda boleh buat, semua kita boleh buat sebab kita yang menentukan apa yang kita nak buat, betul tak? Cuma beza dia kadang-kadang circle yang membezakan. Circle kat sini macam mana, circle kat sana macam mana, leader kat sini macam mana, itu sahaja. Okey, antara hubungan kita dengan manusia dan juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Taala, itu sahaja. Alright, mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya kongsikan sini menjadi manfaat untuk anda. So anda boleh kongsikan, sampaikan kepada klien anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada next sesi, next class HIT. Walaupun bulan puasa, ingat kita teruskan juga apa yang kita tahu untuk bagi manfaat kepada ramai orang dekat luar sana. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.